Saya memang tertariklah dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Salahuddin pasal saya mengharapkan ada satu pandangan atau prinsip yang jelas dari segi soal subsidi dan soal pengagihannya dan sebagainya, dan tetapi akhirnya ialah soal kami berunding bersamalah, ya. Itu pokoknya. Soal tentang pendapatan Petronas bukan ditutup atau diselindungi, ya. Sebenarnya saya sendiri agak terperanjat menerima email daripada seorang yang saya tidak berapa kenal yang telah menghuraikan analisanya kepada akaun Petronas. Tetapi untuk semata-mata akaun itu diletakkan dalam parlimen dan diaudit oleh ketua audit negara dan sebagainya, tidak bermakna bahawa sesuatu akaun yang tidak diaudit pula oleh ketua audit negara tidak telus, kerana ia juga perlu mengikut urus tadbir syarikat yang diletakkan, urus tadbir korporat yang diletakkan kepada semua syarikat, ya. Dan oleh sebab itu, apabila kita melihat kepada pendapatan Petronas, pembayaran baliknya kepada kerajaan yang masuk kepada consolidated account atau wang yang disatukan di peringkat kerajaan merupakan juga pendapatan kerajaan. Dan kalau dilihat kepada apa yang telah dikembalikan kepada kerajaan sama ada pada tahun 2006 dan tahun 2007, tidak semuanya digunakan semata-mata untuk subsidi minyak. Ia juga digunakan untuk pembangunan, ia digunakan juga untuk tujuan-tujuan perbelanjaan yang lain. Kerana subsidi yang diberikan oleh kerajaan bukan terhad hanya kepada minyak. Kerana hidup kita ni bukan hanya kerana minyak. Harus juga kita melabur di dalam insan atau generasi yang akan datang. Dan sebab itu adanya juga subsidi yang diberikan kepada pendidikan. Dan adanya subsidi diberikan kepada bidang kebajikan, kepada golongan OKU dan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya dan sebagainya. Dan sebahagiannya juga diberikan kepada yang baru ini ialah juga diberikan kepada makanan. Tetapi di samping itu juga subsidi yang datangnya daripada pendapatan yang dicampurkan ini, yang termasuk juga pendapatan daripada Petronas, digunakan juga untuk membangunkan pertanian, di mana dari segi pendapatan, dari segi pembangunan tanaman padi umpamanya, subsidi yang diterima hampir 1 bilion yang diberikan kepada golongan petani. Walaupun kita hanya 70% atau 60% dari segi kemampuan sara diri kita. Jadi bermakna bahawa wang Petronas merupakan keuntungan Petronas itu yang bukan hanya datang daripada kegiatannya di negara ini sahaja, tetapi datang juga daripada kegiatan-kegiatannya di luar negara, digunakan sebagai punca pendapatan kerajaan, tetapi diagih-agihkan kepada berbagai-bagai bidang. Kerana yang baru ialah subsidi bagi makanan. Kerana ini tak pernah kita lakukan, taklah dilakukan sebesar ini belanjanya, tetapi kerana ia juga membawa kepada masalah dan tekanan kepada makanan, sebab itu sebahagian daripada apa yang digunakan sebagai subsidi bagi bahan api ataupun kenderaan ditarik balik, diberikan diagihkan kepada perbelanjaan yang lain. Dan ini saya rasa satu pendekatan yang seimbang, iaitu bahawa dalam cara kita sebagai rakyat biasa umpamanya, kalaulah minyak itu terlalu murah umpamanya, ya, saya rasa ia akan membawa kepada satu keadaan bahawa kita akan mudah menghabiskan rizab kita itu, ya, di mana soal rizab ini merupakan satu perkara yang mudah kita terima melihat daripada laporan-laporan yang terdapat melalui internet umpamanya. Saya boleh mencari rizab setiap negara. Tak payah kita mempunyai ketua audit negara umpamanya untuk melihat kepada rizab bagi negara-negara yang lain. Ini merupakan maklumat yang terbuka, yang terdedah kepada semua, yang boleh diambil oleh semua. Tetapi dalam keadaan itu, kita tak boleh merasakan bahawa kita ni sebuah negara yang kaya.
Dan kalau kita lihat kepada senarai negara-negara pengeluar minyak yang 20 daripada nombor 1 ke 20 yang tertinggi di negara ini, dalam dunia ini. Kita bukan di antara the top 20 dari segi pengeluar sebagai pengeluar minyak. Kita sebuah negara yang hanya mengeluar 600 lebih ribu tong ya, sehari berbanding dengan negara-negara yang lain. Jadi bermakna harus kita sedar bahawa kekayaan kita, aset kita harus juga dipikirkan untuk kegunaan masa depan. Dan sebab itu mungkin yang seperti mana saudara Hanafiah menyatakan tadi tentang mengapa 78 sen, mengapa sekarang ya. Perbincangan yang ada dalam Jemaah Menteri, saya daripada dulu menyatakan awal bukan saja dalam Jemaah Menteri tetapi luar pada Jemaah Menteri menyatakan kita harus menaikkan harganya kepada harga pasaran RM3 kerana kita harus cari jalan untuk menyampaikan balik subsidi itu balik semula kepada rakyat dengan cara sistem subsidi yang lain. Kerana ini yang unik bagi cara subsidi yang kita buat ini ialah kerana kita menyampaikan balik juga subsidi kepada rakyat dengan cara pemberian buat masa ini sistemnya hanya ialah dengan semasa kita membaharui cukai jalan kereta kita atau motosikal kita. Tetapi ada juga pendapat yang menyatakan mungkin hanya 50 sen. Mengapa dan sebab itu akan menimbulkan satu keadaan di mana kalau pandangan bahawa kalau naik hanya 50 sen sama juga keadaan dalam tahun 2006. Bahawa apabila harga itu naik balik semula, naik dengan mendadak, yang penjimatan yang kita rancangkan itu takkan berjalan. Takkan dapat kita kekalkan. Dan sebab itu yang berlaku dalam tahun 2006. Sebab itu harus kita naik kepada lebih daripada 50 sen. Naik 78 sen 1 liter. Dan itu pun dengan kenaikan harga hari ini, kalau mencecah pada 2000 pada paras 180 US dollar seperti yang diramalkan pada hujung tahun ini, bahayanya penjimatan kita itu sebenarnya tidak ada. Dan beban kita untuk menanggung menggunakan duit bukan untuk tujuan yang lain, tetapi semata-mata untuk membayar kepada syarikat-syarikat minyak bagi bekalan minyak itu. Jadi bermakna duit itu terpaksa mengalir kepada penggunaan-penggunaan yang sepatutnya, iaitu seperti pembangunan, seperti pendidikan, seperti kemiskinan, pertanian dan sebagainya.